KPM. Wah, besar kan pokok apple ni. Tengok tak buah apple dia pun. Merah. Nampak macam dah masak. Orang kata apa? Ranum kan? Ini kalau dapat makan ni. Sedapnya. Sedapnya kau dapat ni. Kawan-kawan. Apple. Wah. Kejap. Macam mana dia boleh jatuh? Tadi dia dekat atas pokok. Ni dia jatuh. Magic tak? Ini nak kena tanya kat Cikgu Azlina ni. Cikgu! Oh, Cikgu! Saya tanyalah, Cikgu! Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua macam tertanya kan? Abang Akmal, sedap ke buah apple tu? Sedap apabila ianya sudah dibasuh, ya? Okey, tapi saya pasti anda juga macam tadi, Abang Akmal cakap, Cikgu siapa? Kalau nak tahu siapakah cikgu yang akan mengajar kita kali ini, jom kita tengok profil guru hari ini. Itulah dia guru yang akan mengajar kita kali. Tapi sebelum saya nak jemput dia, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Hulina. Apa khabar Cikgu Hulina? Sehat? Sentiasa ceria Cikgu Hulina sebagai jurubahasa isyarat kita kali ini. Baiklah, inilah dia murid semua. Cikgu Azlina yang akan mengajar kita kali ini bagi mata pelajaran sains. Cikgu, apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Baik. Akmal, Cikgu, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Tadi saya jumpa buah apple Cikgu jatuh daripada pokok Cikgu. Saya dengar macam-macam soalan tadi Akmal tanya tadi. Ini yang saya nak tanya tu, macam mana daripada pokok tu Cikgu buah apple boleh jatuh Cikgu? Saya sebenarnya di sini bukan nak jawab soalan-soalan Akmal tu. Apa yang saya nampak ialah saya nampak Akmal ni mempunyai ciri-ciri seorang saintis. Ya. Wah. Murid-murid, apakah dia ciri-ciri seorang saintis? Bijak. Antara ciri-ciri seorang saintis, banyak bertanya. Semua benda nak tahu. Betul Cikgu. Kenapa pokok apple saja, daun buah apple je, tapi macam-macam benda yang ditanya. Kenapa buah apple ni boleh jatuh dari atas ke bawah? Betul. Kenapa bukan jatuh ke atas? Ke atas kan? Tapi Cikgu, apa kaitannya dengan kita punya mata pelajaran sains kali ini Cikgu Azlina? Jadi untuk menjadi seorang saintis, mestilah asas-asasnya kena kuatlah. Kan kita biasa dengan saintis ni macam menjalankan penyelidikan, berada di makmal. Walau bagaimanapun jangan kesempitkan skop pemikiran kita. Bukan semestinya saintis tu mesti orang pakai lab coat, berada di makmal sepanjang masa. Bukan ya. Macam tadi duduk bawah pokok apple pun boleh. Ada sifat-sifat saintis tu dah ada pada diri Abang Akmal tadi. Terima kasih Cikgu. Yang mana kali ini katanya kita akan belajar pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik. Nak makan buah apple ni lain macam lidah saya Cikgu. Dah jadi orang putih tu kot. Okey, jom kita mulakan kelas kita. Silakan Cikgu. So hari ini kita nak lihat makmal sains kita. Di Form 1 ni murid-murid baru masuk sekolah menengah. So kita nak berkenalan dengan makmal sains. Jadi apakah radas-radas biasa yang ada di makmal sains kita? Okey. Antara radas yang boleh digunakan untuk mengisi bahan kimia ialah, cuba Akmal tunjuk, saya sebut tabung uji. Mana tabung uji? Tabung uji. Nah, depan mata saya ni. Angkat tabung uji. Angkat tabung uji Cikgu. Banyak ni Cikgu. Mana satu ni? Di sini. Ini. Abang Akmal dah lama ni tinggal Form 1 ni. Lama dah Cikgu. Tabung uji, kita ada bikar. Kita ada bikar. Angkat ini. Kita ada kelalangkun. Yang segitiga kelalangkun. Kelalang dasar lepeh. Ada yang lepeh punya, yang ni Cikgu. Ini semua radas yang digunakan untuk mengisi bahan kimia. Okey. Kemudian kita ada radas untuk memanaskan bahan kimia. Itu saya tahu cikgu. Ya. Ini dia.
Penunu Bunsen orang panggil kan? Ingat lagi Ingat, penunu cikgu. Bunsen, okey, untuk pemanasan. Okey. Dan radas-radas yang boleh digunakan untuk pemanasan bukan semua macam tabung uji, tabung didih. Tabung uji tak boleh digunakan untuk pemanasan, tapi tabung didih boleh untuk pemanasan. Bikar boleh digunakan untuk pemanasan. Betul. Kemudian kita ada piring sejat. Kemudian kita radas yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Silinder penyukat depan Akmal tu. Ini. Silinder penyukat. Nampak? Ada tanda senggatan tu. Okey. Kemudian kita ada biuret yang di belah sana. Okey. Biuret. Okey. Di sebelah Yang sana ni, cikgu? biuret sana-sana. Ni. Biuret. Jangan tertukar dengan pipet. Yang satu lagi tu pipet. Cuba angkat dua-dua. Okey. Ini tengok kena apa pakai beza. dengan rod tu cikgu kan? Ya, dengan pengisi pipet. Ada di depan Okey. sana. Okey. 3 radas ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Okey. Sebab apa? Sebab ada tanda senggatan. Dia. Okey. Ni yang letak Kemudian, kat atas tu kan cikgu kan? Ya, untuk menyokong radas kita ada kaki ritot dan tungku kaki 3. Yang segitiga depan Akmal tu. Ini dia. Tu tungku kaki 3. Nampak? Ini dia. Untuk pemanasan kita ada tu. Kena ada Okey. benda ni nampak? Okey. Okey. Kemudian ini antara radas yang biasalah kita guna. Dah kenal lah beberapa radas secara asasnya yang sangat biasa digunakan di makmal sains. Betul. Okey. Kemudian saintis mestilah akan sentiasa mengendalikan bahan kimia. Seperti ini cikgu. Bahan kimia. Jadi bahan kimia ni kan ada kemungkinan bahan kimia tu bahaya. Betul. Jadi kita perlu tahu macam mana nak tahu satu bahan kimia ni bahayanya yang macam mana. Dia ada logo dia tu cikgu kan? So kita ada simbol amaran. Simbol amaran. Okey. Simbol amaran yang pertama ialah merengsa. Bahan merengsa. Simbolnya seperti yang dilihat di skrin, tanda X tu. Tanda pangkal. Contoh bahan dia ialah kloroform. Kloroform. Okey. Kemudian kita ada bahan radioaktif. Tak adalah, kita tak bawa lah ke makmal bahan radioaktif. Betul. Okey. Simbolnya seperti ini. Contohnya uranium dan plutonium. Okey. Kita ada simbol bahan mengakis. Cuba Akmal tengok. Pada botol kita ada tak simbol yang macam ni? Yang menghakis ada cikgu. Ini kalau saya dapat tunjukkan, itu dia. Simbol bahan ni, maksudnya bahan ni mudah mengakis. Jadi bila kita nak mengendalikan satu bahan kimia dengan simbol-simbol tertentu ni, kita perlulah tahu dia punya langkah-langkah cara pengendalian yang betul. Contoh bahan yang mudah mengakis ialah asid pekat dan alkali pekat. Ini siap dia tulis danger, bahaya besar-besar ni kat sini. Jadi kena ingatlah simbol-simbol ni. Kemudian kita ada nampak simbol tu. Apa maksudnya cikgu tu? Itu maksudnya bahan beracun atau toksik. Okey, kat sini tak ada, jangan risau. Okey, bahan beracun atau toksik. Okey. Seperti ada mercury. Okey, kemudian bahan mudah meletup. Bahan mudah meletup. Jadi bila kita tahu bahan tu mudah meletup, janganlah kita letak bahan tu dekat dengan sumber api. Seperti yang ni lah cikgu. Pada penunu Bunsen tu pun ada simbol. Cuba tengok. Mana cikgu? Ni. Itu bahan apa tadi? Mudah terbakar. Tu nampak tu. Jangan buat main-main okey. Okey. Ini ialah bahan mudah terbakar. Okey. Kemudian bahan mudah terbakar tadi contohnya itu dalam tu ada gas butana, gas hidrogen. Gas hidrogen juga mudah terbakar. Betul. Jadi sekiranya contohnya belon berisi gas hidrogen. Jadi kena berhati-hati. Jangan dibawa dekat sumber api. Betul. Kadang-kadang adik-adik kita, anak-anak kita main belon di dapur. Dengan tak tahu bahawa dalam belon tu adanya gas hidrogen. Terkena pula ada api di situ, boleh meletup. Letupan boleh berlaku. Kebakaran. Jadi ini antara simbol-simbol bahan kimia. Ada banyak lagi Akmal simbol bahan kimia, tapi kita di tingkatan 1 kita yang asas yang ada di makmal sains sajalah. Beberapa yang asas tu.
Okey. Dan radas-radas yang asas. Macam mana Akmal? Dah ingat semula dah ke nama-nama radas ni dengan simbol-simbol ni? Saya ingat cikgu. Ini penunu Bunsen dan seterusnya. Okey. Jadi cuba kita test sikit Abang Akmal ni semula ni. Dapat ke tak dapat ni? Ada? Ya. Okey. Kita test sikit tengok ingat ke tak ingat apa yang cikgu dah sebut tadi. Boleh cikgu. Cuba tunjukkan saya bika. Bika yang mana satu cikgu? Ini kan bika. Betul Akmal. Selamat. Boleh ke bika digunakan untuk menyukat isi padu cecair? Tak boleh cikgu, dia kena pakai ni, silinder penyukat. Ini kesilapan yang biasa murid buat. Murid kata sukat menggunakan bika. Sedangkan bika tak boleh digunakan untuk menyukat isi padu. Tak boleh. Dia tak ada tanda senggatan. Yang boleh hanya silinder penyukat salah satunya lah kan? Silinder penyukat. Bika cuba tengok. Tak ada tanda senggatan yang detail tu tak ada. Perbezaannya. Betul cikgu? Kalau kita minta 70 ml ke kan? Mana nak 70 ml kat situ? Pada bika. Bika gunanya untuk mengisi bahan kimia, bukan menyukat isi padu cecair. Betul. Okey. Cuba tunjukkan saya. Biuret. Biasa murid bertukar antara biuret dan pipet. Ini senang je, dia macam huruf T pun ada. Pipet tu hanya ada satu sahaja tanda senggatan. Betul tu. Bawah tu ya. Okey. Ini biuret. Ya, biuret. Juga untuk dua-dua ni digunakan untuk menyukat isi padu cecair. Yang lebih tepatnya pipet lah. Okey. Okey. Kemudian ini glove cikgu, glove. Ya. Ni glove. Sebagai seorang saintis, kita sepatutnya mengamalkan cara yang betul dalam mengendalikan bahan kimia. Betul tu. Cara yang betul ialah bila nak mengendalikan bahan kimia, pakailah glove, sarung tangan. Okey. Baik cikgu, itu peringatan Ya, bila nak mengambil bahan kimia tak boleh guna tangan macam gini. Tangan kasar macam tak boleh. Sebab lagi-lagi kalau kita memegang sesuatu yang apa dia orang kata bahan kimia macam ni kan. Nampak tak yang logo tadi cikgu dah cakap dah, boleh menghakis. Betul cikgu? Ya, menghakis. Okey. Kemudian cara pengendalian alat radas pun kena betul Akmal ya. Macam contohnya sekiranya kita ada botol ni. Labelnya di sini. Jadi cara nak pegang botol, nak tuang bahan kimia ni, label berada di tapak tangan. Label berada di tapak tangan. Jangan di belakang macam ni. Tujuannya supaya bila kita tuang bahan kimia, ni penutup ni jangan letak macam ni atas meja. Jangan, bahaya. Nanti mengakis lah. Sekiranya bahan ni boleh mengakis. Letak macam tu. Dan tuang, nampak bila dituang dia punya cecair tu tak adalah meleleh habis label tu. Dah tak nampak apa bahan kimia yang dalam ni. Teknik-teknik yang betul juga perlu diikuti. Okey, faham. Patutlah kadang-kadang setengah label tu dekat botol tu cikgu kan. Kenapa dia macam basah je kan? Lepas tu kalau dah ambil bahan kimia, jangan tuang balik ke dalam botol yang sama. Botol reagent tu tak boleh. Habislah tercemar semua bahan kimia dalam tu. Betul juga cikgu kan. Okey. Cuba kita tengok soalan ni. Ada soalan cikgu Ni simbol apa ni? Ini mudah meletup. Betul. Mudah meletup. Apa bahan tadi yang mudah meletup tu? Contoh? Macam ada gas tu cikgu. Hidrogen. Gas hidrogen. Gas butana. Macam dalam penunu Bunsen tu gas butana lah. Kemudian kita ada mudah meletup lagi. Yang tadi ni jawapannya. Okey, ni simbol. Simbol. Ini apa? Radioaktif ataupun radiasi. Bahan-bahan yang mengeluarkan radiasi, iaitu ini dia. Bahan-bahan contoh bahan dia. Okey. Seterusnya cikgu. Boleh lagi ni? Boleh? Boleh. Ini baru je tadi saya ada cakap cikgu. Menghakis. Mudah menghakis. Contoh bahan dia?
Contoh bahannya? Banyak cikgu. Seperti yang tu. Sodium apa tu? Sodium hidroksida, natrium hidroksida. Alkali pekat. Okey. Baik, cikgu. Saya Bagus rasa dah nampak ni. Macam-macam benda dah ciri ke arah saintis tu dah ada. saya bakal saintis, cikgu. Betul. Okey, kepada anda semua jangan ke mana sebab kita akan kembali lagi dalam menengah rendah. Cikgu, saya boleh jadi saintis, cikgu. Boleh, boleh. Soalan saya nak apply. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan bakal saintis anda, Akmal Nazri di dalam menengah rendah. Cikgu, saya nak belajar lagi lah, cikgu. Boleh ke? Boleh, Akmal. Okey, jom. Kali ni saya nak tunjukkan kuantiti fizik dan unitnya. Apa kepentingannya? Apa kuantiti fizik ni? Okey, katalah Akmal pergi nak buat kek. Okey. Nak buat kek. Biasanya gula banyak mana sebut? Berapa gram? Itu kuantiti fizik. Itu jisim. Okey. Kalau zaman dahulu mungkin nenek-nenek kita guna cawan, sukatan cawan. Setengah cawan. Setengah cawan. Satu cawan penuh. Ya. Apa jadi kalau cawan saya besar, cawan Akmal kecil? Kek tu akan jadi lain, cikgu. Kan? Tak jadi kek. Sebab itulah pentingnya kuantiti fizik kepada para saintis. Sebab nanti keputusan eksperimen, keputusan kajian akan digunakan di seluruh dunia. Bukan dia di berseorang diri je. Seluruh dunia akan menggunakan keputusan ujian yang sama. Katalah ahli farmasi nak membuat ubat. Tiba-tiba sebut satu cawan, dua cawan. Jadi orang lain dah baca satu cawan dia besar mana. Jangan jadi bahaya. pentingnya kuantiti fizik. Jadi kita nak lihat 5 kuantiti asas di tingkatan 1. Okey. Kita ada panjang. Kalau dulu panjang apa? Depa. Depa, satu jengkal semua Kalau tu. saya beli kain satu depa, kalau yang mengukurnya anak toki kedai itu agaknya kain saya macam mana? Singkat lah jadinya kainnya. Kan? Sebab tu pentingnya ni. Okey, panjang. So antara kuantiti asas kita ialah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Ini kuantiti asas. Dan unit SI ni, unit yang seragam yang digunakan oleh satu dunia. Unit SI bagi panjang ialah meter. Betul. Bagi jisim ialah kilogram. 1 kilo gula contoh gitu kan. Masa, saat, suhu, Kelvin. Tapi cuma biasa kita hari ni guna darjah Celsius kan. Dan arus elektrik Ampere. Ampere bukan Ampere. Itulah itu EM, ini AM. Sebab murid darjah 1 biasanya arus elektrik ni jarang sikit sebut. Kalau kilogram biasa dah sebut kan. Ampere tu jarang sikit. Dan simbol-simbol ni bagi mengelak kekeliruan, jadi kena tahu simbol yang betul. M besar, M kecil, kena tahu. Kilogram, kg, K kecil. Kalau K besar nampak ada Kelvin. Jadi kena betul simbolnya. Saat S, ampere A besar. Okey, ini ialah 5 kuantiti asas. Cuba Akmal sebut semula 5 kuantiti asas. Kita ada panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. 5 yang kita belajar. Ya, PJMSA. Bagus tu ada formula Abang Akmal bagi. Okey. Apa jadi Akmal sekiranya ukuran yang dibuat tu terlalu panjang, besar? Terlalu besar? Banyak sangat. Nombor sifar. 10,000 kilometer contohnya. Jadi kita menggunakan imbuhan. Tapi berhati-hati, imbuhan sains bukan imbuhan bahasa Melayu. Okey. Nanti soalan sains tanya apakah imbuhan yang digunakan dalam ni? Murid pergi jawab ke dan an. Imbuhan ya, jangan salah, ini imbuhan dalam sains. Jadi kita ada giga sekiranya nilainya yang sangat besar, guna giga. Betul. Mega, kilo, Kilo. desi, senti, mili,
mikro dan nano. Yang mana biasa? Yang biasa dengar yang mana satu? Kilo cikgu. Kilo. Biasanya dengar kilo kan. Betul. Jadi ini pengenalan yang pertama untuk murid tingkatan 1, ada mega. Tapi sebenarnya bukannya benda yang asing. Sebenarnya dia sudah digunakan cuma tanpa sedar. Kan? Nano, mikro. Kita tak sedar kita sebenarnya dah gunakan tu. Mili biasalah milimeter. Berapa milimeter? Kan milimeter. Boleh lihat pada pembaris saja. Pembaris murid-murid tu ada milimeter ya. Betul. Jangan tak jumpa, bukan sentimeter je ada, milimeter ada. Desimeter tak adalah pada pembaris kan. Kilometer. Dan tengok simbol-simbol ni. Okey. Giga, G besar, mega, M. Giga ni kan biasa kita sebut gigabyte. Betul. Kan biasa sekarang, bukan benda yang luar biasa. Okey. Kilo, desi, senti, tengok unit-unit dia ya, simbol-simbol dia jangan tukar. Kilo K kecil, kalau K besar itu dah jadi Kelvin. Mikro, lihat bagaimana simbol tu, mikro, nano. Sekarang ni biasa kan, peti ais pun ada nano juga. Nanotech. Menunjukkan saiz zarahnya yang sangat kecil. Nano tu. Tengok nilai dia. Sifar, kumpulan sifar, satu. Banyaknya dia punya sifar. Itu maksudnya kecilnya saiz tu. Kalaulah ukuran contohnya virus. Sangat kecil. Jadi kita guna nano. Saiz virus nano sangat kecil. Jadi kecil ni memang tak boleh dilihat dengan mata lah. Betul. Kita kasar. Okey, itu nilai, bentuk piawai dan simbol-simbol dia. Ini dipanggil imbuhan. Okey. Macam mana Akmal? Nilai simbol imbuhan ni mungkinlah barulah didengari bagi murid-murid tingkatan 1. Akmal pun dah tingkatan 1 dah lama lama itu ya. Lama tak Akmal? Tak ada lama sangat cikgu. Tak mengaku ya. Okey. Okey Akmal. Okey, kita tengok seterusnya. Ini dia kepentingan kenapa perlunya guna unit SI. Kenapa cikgu Dulu saya ada lihat satu dokumentari lah, disebabkan tidak menggunakan unit SI, satu kapal terbang terpaksa mendarat cemas. Kerana apa? Salah pengiraan. Ya, salah silap komunikasi. Bagi dia maksud dia 1000 liter ke apa. Bagi orang lain 1000 gallon lain. Disebabkan tu. Bayangkan di udara, kalau di kereta tersadai tepi highway tak apa lagi. Betul. Ke atas nak tersadai kat mana? Okey. Jadi itulah kepentingan unit SI bagi mengelakkan kekeliruan, memudahkan ahli sains berkomunikasi, sebab bukan Malaysia je. Nak komunikasi dengan Amerika lah, UK lah, dengan Filipina, dengan semua. Memastikan keputusan suatu kajian adalah dalam unit yang sama dan membolehkan komunikasi seluruh dunia konsisten. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kalau Akmal boleh, kita tengoklah satu contoh soalan. Okey. Antara yang berikut, yang manakah kuantiti asas tadi? Yang mana murid-murid pernah jawab angkat tangan? Cikgu, ramai murid-murid nak angkat tangan tu cikgu. Sabar. Saya pilih daripada yang perak tu. Okey, jawapannya apa? Cikgu, dia tak tahu cikgu. Dia angkat tangan, dia tak tahu. Bila masa. Masa. GC, masa. Suhu. Okey. Baik. Raja menunjukkan sebuah padang. Apakah kuantiti asas yang terdapat? Kita nak ukur apa ni pada padang? Kalau padang ukur apa? Panjang cikgu. Ya, panjang. Kita ukur panjang. Itu kuantiti asas. Ya. Okey. Itulah dia cikgu. Bagus Akmal. Saya tengok padang bola ni, saya nak pergi main bola kejap. Boleh cikgu? Boleh. Saintis boleh. Ada di padang pun boleh jadi saintis. Baik, kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali lagi dalam Mendengar Rendah. Didik TV KPM.
Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Ahmad Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Azrina. Cikgu, sebagai saintis muda ni kan, saya rasa nak belajar banyak lagi lah cikgu. Saya macam tak cukup lah cikgu. Boleh. Ini apa depan mata ni? Okey, jadi kita nak tengok penggunaan alat pengukur. Tadi kan kita dah tengok 5 kuantiti asas. Ada jisim, ada panjang, ada suhu, masa, ada arus elektrik. Jadi apa alat-alat yang digunakan untuk mengukur 5 kuantiti asas tu? Kan, kenalah tahu. Ini penting dalam penyelidikan, kita nak memilih alat yang betul untuk mengukur supaya ukuran kita jitu dan tepat. Okey, mari kita. Jom kita lihat. Kalaulah panjang, kita ada pita pengukur. Pita pengukur. Oh, ini cikgu. Yang bulat. Pita pengukur. Panjang Tapi kalaulah panjang tu pendek sahaja, setebal sehelai kertas, boleh ke guna pita pengukur? Tak boleh, cikgu. Tak bolehlah pula. Kita ada apa situ? Micrometer, tolok itu angkut vernier. Dua-dua tu angkut vernier. Ni kan. Dua-dua angkut vernier. Satu digital yang lebih tepat lah. Angkut vernier digital tu lebih tepat. Untuk mengukur ini diameter. Mengukur diameter bika, diameter guli. Itu. Kalau nak ukur ketebalan kertas saya sebut tadi, kita ada tolok skru micrometer sebelah angkut vernier tadi. Dua tu tolok skru micrometer. Satu tu digital, lebih tepatlah sekarang kan. Ini inovasi sekarang. Jadi tak perlu dah mata tu nak kecil besar terus dapat dia punya nilai dia. Ini yang digital. Okey. So itu selain daripada pembaris, biasalah ukur panjang menggunakan pembaris, semua tu tahulah kan. Betul. So itu alat-alat untuk mengukur panjang. Kemudian untuk mengukur jisim, kita ada neraca tuas. Ini dia. Neraca tuas dan neraca 3 alur. Dan penimbang digital. Saya tak bawa hari ini. Penimbang digital. Yang ini adalah neraca tuas. Yang ini neraca tuas. Yang warna biru ni merupakan neraca 3 alur. Nampak kan? Kena tahulah teknik nak mengambil bacaan tu macam mana. Ini dia neraca 3 alur. Untuk mengukur jisim. Alright, cikgu. Seterusnya untuk mengukur masa. Masa guna apa tu? Semestinya kan sukan sekolah kan, berlari, ukur apa? Ini cikgu, macam biasa stopwatch. Jam randik. Mengukur jam randik. Itu yang jam randik digital. Nampak tak? Cikgu, yang tengah-tengah tu yang besar tu? Itu jam randik. Zaman dahulu kala. Nampak clear besar. Saya suka guna yang tu. Jelas nampak kan. Jam randik juga. Bagi kanak-kanak yang baru nak berkenalan dengan alat, eloklah yang besar-besar tu. Yang ni kan. Seterusnya. Kemudian untuk suhu, kita boleh guna, kalau suhu bilik kita guna termometer makmal. Termometer makmal. Cuba angkat termometer yang dalam plastik ni. Tapi termometer kita ada 2. Dalam dia sama ada mercury atau ethanol. Yang warna kelabu tu mercury. Jadi kenalah dikendalikan dengan berhati-hatilah. Mercury kita dah belajar tadi. Betul. Bahan yang boleh menyebabkan merengsa juga, mercury. Kalaulah menyukat suhu badan, ni cikgu, termometer klinik. Termometer klinik. Ini saya pasti ramai orang tahulah. Kan, dan juga fungsinya. Baru ni kita kan biasa termometer digital. Termometer digital senang kan, lalu kat shopping tu terus tak payahlah letak bawah lidah. Senang. Letak je kat dahi. Dahi tu dekatkan je dengan termometer. Termometer digital. Ini semua alat untuk menyukat suhu. Seterusnya cikgu. Arus elektrik. Kita guna ammeter. Dan juga
bagusnya sekarang dengan inovasi saintis-saintis adanya emitter digital. Okey. Ini yang digital. Ini yang biasalah kan? Ya. Ini emitter, yang ini digital punya. Okey. Oh, mudah sekarang cikgu Ya, betul. Senang sekarang kan? Okey. Baik. Ada satu lagi alatnya untuk menyukat isi padu tadi, isi padu cecair. Ini dia. Ya, jadi menyukat nak gunakan alat-alat ni perlulah teknik yang betul. Ya. Bagi mengelakkan ralat. Bukan lalat tapi ralat. Contoh nak sukat isi padu tu, Abang Akmal tu tengah buat. Menyukat isi Nampak padu tak? cecair. Ya. Dia kena apa cikgu? Berserenjang aras mata dengan aras air tu mestilah berserenjang. Begitu. Okey Akmal. Okey. Okey ke cikgu? Okey. Lega saya cikgu. Sudahlah tu sudah. Okey. Itu ialah teknik yang betul. Kenapa kita nak mengelakkan ralat ni berlaku? Kenapa cikgu? Ralat tahu ke ralat tu apa? Ralat ni macam saya ralat lah hari ni nak buat kerja cikgu. Itu ralat dalam perbualan biasa harian. Ini ralat dalam mengambil pengukuran ya. Kita ada ralat sistematik dan ralat rawak. Ralat sistematik tu sama ada ralat sifar atau ralat disebabkan oleh alat pengukuran. Ralat sifar ni maksudnya contoh katalah kita penimbang penimbang. Belum kita naik lagi atas penimbang dah menunjukkan bacaan. Kan? Sebab itulah bacaan berat kita jadi tak betul tu. Sebab dah ada ralat pada alat pengukur. Itu ialah ralat sifar. Jadi kita saintis tak nak ada ralat-ralat ni, kita nak minimalkan semua ralat-ralat ni. Kemudian kita ada ralat rawak. Iaitu ralat parallax. Seperti yang Abang Akmal tunjuk tadi, mata mestilah betul pada kedudukannya. Salah teknik. Ralat rawak ni disebabkan oleh manusia. Kesilapan manusia. Salah teknik, mengambil teknik yang tak betul, kecuaian pemerhati lah, buat eksperimen sambil berborak-borak jadi tengok lebih kurang. Itulah kecuaian pemerhati. Kalau ralat sistematik tadi disebabkan oleh alat pengukuran. Macam mana alat boleh buat salah? Kadang-kadang kalau kita tak riset ke apa kan? Lagipun mungkin kita yang pilih alat yang salah. Kita perlulah pilih alat yang betul. Contohlah, kalau lah kita nak mengukur skrin TV ni, apa alat yang sesuai? Yang ini alat yang sesuai cikgu. Panjang TV kita pakai inilah kot cikgu. Kita pengukur kan yang sesuai. Jadi kalau kita memilih alat yang tidak sesuai, mungkin murid-murid mungkin ada pembaris yang pendek, alat tu tak sesuai, jadi berlakulah ralat sistematik. Okey cikgu. Nasib baik saya pandai macam mana nak ni balik. Ya. Okey. Sebelum mengambil ukuran menggunakan alat-alat ni, antara perkara yang perlu dibuat oleh saintis ialah menganggar. Menganggar? Kena anggar dulu. Sebab kita nak pilih alat yang betul, jadi kita kena anggar dulu. Contoh, cubalah Akmal anggar berapakah tinggi lebar skrin TV ni. Anggar. Anggaran. Ini orang kata kadang 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki macam itulah cikgu. Tapi itu bukan unit SI. Nanti keliru. Guna unit SI meter, agak-agak berapa meter? Ini ada dalam 8 kali 6 meter lah kot cikgu. Okey Akmal. Jadi kalau 8 meter, 6 meter panjangnya Akmal. 1 meter banyak ni. Sebab tu pentingnya menganggar. Jadi kalau kita tahu panjang dia 1 meter ke, kita pilihlah alat yang betul. Kalau panjang dia 8 meter, tak bolehlah pilih pembaris yang pendek. Kan? So pemilihan alat untuk mengelakkan ralat. Okey, faham cikgu. Okey, seterusnya kita lihat latihan sikit. Tengok test sikit Akmal ni. Boleh. Tu mata yang cantik tu Rajah menunjukkan, tapi ni Aini mengambil ukuran panjang batang pensel. Betul ke Aini ni? Salah cikgu. Kenapa? Sebab mata dia tak selari cikgu. Mana boleh tengok atas? Tak boleh. Serenjang, kedudukan mata yang tidak serenjang. Ni salah teknik. Ini kecuaian pemerhati yang membuat eksperimen tu. Kita nak jadi saintis tak nak
ada cuai-cuai ni tak nak. Tak nak ada ralat-ralat macam ni. Ralat-ralat ni tak nak. Okey. Kemudian bagus Akmal ya. Okey. Kedudukan mata yang tidak serenjangan, skala bacaan. Okey, seterusnya. Okey. Ni apa? Cuba bagi nama dulu. A tu apa tu? Pembaris. Pembaris. B, tolok skru. Tolok skru. Mikrometer. Mikrometer. Dan C tu ialah pita pengukur. ya. Jadi antara alat pengukuran berikut yang mana yang paling jitu? B, cikgu. Tolok skru mikrometer. Betul. Bagus, tahniah Akmal. Cikgu, tapi sebelum tu mungkin ada murid cikgu yang paling jitu tu apa maksudnya? Paling tepat bacaan tepat. dia. Skalanya yang paling kecil boleh dibaca hingga skala yang kecil 0.000 banyak sifar. Ya, itu yang dimaksudkan yang paling jitu. Mungkin ada murid yang paling jitu tu dia kurang faham kan. Jitu tu apa? Jadi maksudnya adalah yang paling tepat. Betul cikgu? Macam pembaris boleh baca hingga 1 milimeter kan. Betul. 1 milimeter. Tapi kalau tolok skru mikrometer 0.00. Banyak kosongnya. Jadi lebih tepat. Itu dia. Okey. Dan jawapannya betul. adalah tolok B. skru mikrometer. Okey. Nama dia tolok skru mikrometer. Okey. Baik. Okey. Rajah menunjukkan alat untuk mengukur panjang. Okey. Ada pembaris, ada pita pengukur, ada angkut vernier, dan ada X. Cadangkan alat X. X tu cikgu cikgu ada sebut tadi. Ya. Yang panjang tu cikgu. Yang tolok. Tolok ni tadi. Tolok skru. Tolok skru. Mikrometer. Ada yang digital juga kan cikgu? Ya betul. Ada digital. Tapi kalau kita nak mengukur lengkung. Lengkung. Macam contoh benang ke yang berbeza. Kita boleh guna bukan lengkung macam line kita boleh guna benang dan pembaris. Jadi kita nak ukur apa, nak pilih alat yang mana, ikut apa yang kita nak ukur sekarang. Betul tu. Okey cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sebab kata kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Berhenti rehat dah ya. Cikgu nampak dah tidak pasir lagi mengajar kepada anda semua. Tapi nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Pakai ni cikgu. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Azrina kita. Cikgu, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid dekat rumah tu cikgu? Akmal, kita dah lihat radas, dah tengok teknik-teknik pengukuran, alat-alat pengukuran. Betul. Jadi mestilah akhirnya akan buat eksperimen kan? Ya. Tetapi apakah kemahiran-kemahiran yang perlu dalam menjalankan eksperimen? Kita nak lihat langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey. Jadi yang 12 kemahiran proses sains yang murid-murid perlu tahu. Perlu buat dengan betul lah, memerhati, menggelas. Maksudnya katalah diberi 4 bahan kimia. Boleh menggelas, gelaskan bahan-bahan kimia ni kepada asid kali. Ini menggelas. Mengukur menggunakan nombor, membuat inference. Sekiranya nampak gelembung-gelembung gas tanpa warna, apa inference? Apa agak-agak gelembung-gelembung gas tu? Gas hidrogen terbebas ke? Gas oksigen ke? Itu membuat inference. Meramal. Sebelum dapat keputusan, kita dah boleh ramal. Ini sepatutnya pertukaran warna dari warna perang kepada tanpa warna, kita dah boleh ramal dah. Nanti tiba-tiba kita tengok warna hijau kepada jadi kenapa berlaku macam tu? Jadi tak adalah eksperimen kita tu lari sangat, kita dah boleh meramal, berkomunikasi. Kemudian kita ada mendefinisi secara operasi, mentafsir data. Mentafsir data ni biasa dibuat dalam bentuk jadual, dalam bentuk graf, persamaan, mengawal pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas, dan pemboleh ubah yang dimalarkan.
kemudian membuat hipotesis, mengeksperimen dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi ada 12 kemahiran proses sains. Murid-murid perlu tahu. Murid-murid nak jadi saintis nanti kan. Betul. Macam Abang Akmal ni. Jadi mestilah semua kemahiran proses sains ni betul dan difahami. Okey. Kemudian. Ini dia. Kaedah saintifik. Nak menjalankan sesuatu eksperimen. Mestilah kita... Kenapa kita nak buat eksperimen tu? Kenal pasti masalah. Sebenarnya kita nak kaji apa? Kan kenal pasti masalah. Tak adalah kita tiba-tiba duduk nak buat je lah, nak ayun-ayun je lah. Kan? Mesti kenal pasti masalah. Apa yang kita nak kaji sekarang ni? Membina hipotesis. Hipotesis ni ialah hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Mengawal pemboleh ubah, ada 3 yang disebutkan tadi, pemboleh ubah. Merancang eksperimen. Dalam merancang eksperimen ni kita dah tentukan kita nak guna radas apa, kita nak guna bahan apa. Contoh kalau kita nak buat eksperimen mengkaji faktor suhu dalam ketelarutan gula dalam air. Jadi apa agaknya radas yang nak digunakan untuk mengukur? Kita nak kaji faktor suhu. Jadi apa radas yang perlu ada? Nak ukur suhu mestilah ada termometer. Jadi kita dah rancang dulu apa radas-radas yang perlu ada dalam menjalankan eksperimen. Kemudian kita pun jalankanlah eksperimen. Dalam semasa menjalankan eksperimen, kena pastikan langkah berjaga-jaga, langkah-langkah keselamatan. Semua perlu diambil kira. Kita tak naklah masa menjalankan eksperimen tak tengok label bahan kimia. Jadi pakai buka je penutup, dah tiba-tiba uap dia keluar, itu bahan merangsa. Dah sesuatu pun kan, jadi mengelakkan kemalangan. Langkah berjaga-jaga dijalankan supaya nak dapatkan bacaan yang jitu. Eksperimen ni akan digunakan mungkin sebagai satu rujukan bagi orang lain. Lagi kaedah saintifik, mengumpul data. Kita dah buat eksperimen, kita dapatlah data dia. Betul. Jadi mengumpul data ni biasanya dalam bentuk jadual. Kemudian dah dapat data, menganalisis dan mentafsir data. Biasanya dibuat dalam bentuk graf, dalam bentuk persamaan kimia. Membuat kesimpulan dan akhir sekali menulis laporan. Penting menulis laporan ni ya. Betul. Penting sebab katalah ini eksperimen ni menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada orang lain buat. Jadi laporan tu boleh menjadi rujukan bagi orang-orang yang selepas itu. Kalau tak, ianya akan jadi sia-sia kan cikgu? Jadi dalam menulis laporan, apakah format menulis laporan? Apa yang perlu ada dalam laporan tu? So antara format yang perlu ada ni ya, pernyataan masalah, hipotesis kena ada, tujuan, pemboleh ubah, bahan dan radas, prosedur, pemerhatian, keputusan, analisis dan tafsiran data dan kesimpulan. Jadi bila orang baca kita punya report, laporan eksperimen, kita tahu akhirnya bagaimana suhu mempengaruhi ketelarutan garam dalam air contohnya. Suhu yang tinggi, garam cepat larut. Suhu yang rendah, lambat garam larut. Kan walaupun nampak macam simple je, garam je pun dengan air je. Tapi itu merupakan satu eksperimen. Dan langkah laporan eksperimen mesti ada semua ni. Ni contoh saya ada di sini. Satu laporan eksperimen. Nampak? Eksperimen ayunan bandul. Nampak ada penyataan masalah. Bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa satu ayunan lengkap. Hipotesis ada. Kemudian ada mengawal pemboleh ubah. Kena decide lah apakah pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah dimanipulasi. Apa pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang dimalakan. Yang malah ni supaya tak mengganggu keputusan eksperimen tu. Merancang eksperimen. Jadi kita senaraikan bahan dan radas dalam merancang eksperimen. Kemudian menjalankan eksperimen. Prosedur lah. Prosedur supaya bila sekiranya prosedur kita tulis tu, katalah kelas sains sebelah
nak menjalankan eksperimen yang sama, prosedur yang sama boleh diikut. Supaya tak adalah orang ni buat prosedur panjang bandul tu 50, yang ni kerang 45, yang lain-lain. Jadi perlu ada prosedur yang betul. Okey. Kemudian nampak ni, data, mengumpul data dalam bentuk jadual. Kemudian mentafsir data, contohnya membuat graf. Okey. Kemudian akhir sekali kesimpulan, membuat kesimpulan. Apa kesimpulan daripada eksperimen yang kita dah pun jalankan. Ini contoh laporan. Wah. Banyak nampak. benda ni, nak jadi saintis ni kan. Betul cikgu. Okey. So kita ada ni, bandul dah ada kat sini ni. Ni ada bandul ni. Takkan kita nak tengok je? Mestilah nak buat eksperimen. Tanpa uji Cuba kaji. Akmal ambil jam randik. Okey. Sudah cikgu? Okey. Jadi kita perlulah mula-mula mengenal pasti apakah masalah ni. Kita nak kaji apa ni? Ini kalau saya tengok masalah dia cikgu tak ada masalah. Okey, Akmal tak ada masalah ya. Kita nak kaji bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa yang diambil untuk ayunan. Okey. Boleh? Jadi yang kita dah belajar tadi, panjang, perlulah gunakan alat-alat pengukuran yang betul. Janganlah panjang macam ni kita gunakan pembaris. Pembaris 1 meter. Panjang sangat. Ataupun panjang ni gunakan pita pengukur. Yang sesuai. Pilih alat yang sesuai. Okay. Panjang, okey. Kemudian kita nak ukur apa sekarang? Masa. Jadi apa radar perlu ada alat pengukur? Perlulah ada jam randik. Kita tentukan dalam merancang eksperimen, tentukan apa benda, apa alat-alat yang kita nak guna. Tali, bandul, jam randik, pembaris. Okey. So kita dah ada semua alat-alat ni. Okey. Cuba kita buat jalankan eksperimen ni. Satu ayunan bandul ni dikira bermula, katalah saya lepas dari sini ke sana dan ke sini semula. Itu baru kira satu. Betul. Kemudian kita nak elakkan kecuaian pemerhati. Maksudnya janganlah saya lepas Akmal duduk berborak kata okey. Kan? Mestilah serentak. Okey. Boleh kita mula? Okey, ini saya tekan, lepas tu serentak. Saya sebut mula. Okay. So, Akmal pun mula. Okey. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Dapatlah bacaan. Dapat cikgu? Ya. Cara membaca, teknik membaca radar tadi kita dah sebut, jangan sengit kan. Mestilah aras mata tu serenjang dengan skala. Kemudian record, mesti merekod dalam bentuk jadual seperti ini. Dan kalau kita lihat jadual ni diulang. Diulang 3 kali. Betul. Kenapa perlu ulang? Ini untuk mengatasi ralat jugalah. Ralat yang disebabkan oleh kecuaian pemerhati. Alat tu tadi patutnya kita dah pilih tak ada ralat sifar. Alat ni betul, elok. Okey, semua yang kita dah belajar tu digunakan dalam menjalankan eksperimen. Jadi bila dah dapat keputusan, kita buatlah analisis data. Faham. Dan seterusnya seperti itulah cikgu kan? Buatlah kesimpulan. Ya. Okey. Macam mana ni? Boleh dah ni? Boleh cikgu? Boleh jadi saintis lah ni. Boleh jadi saintis cikgu? Cuba kita tengok ni saintis Akmal ni. Boleh tak jawab soalan saya sekarang ni? Ada soalan? Soalan apa tu cikgu? Ini kan langkah-langkah. Tadi kita dah belajar dah. Ya. So kita ada sini mengenal pasti masalah. Merancang eksperimen, mengumpul data, menganalisis dan menginterpretasi data, dan menulis laporan. Apa yang tu? Faham. Cuba Akmal jawab tu. Kalau kita dapat lihat dekat sini yang pertama kita kena mengenal pasti masalah cikgu. Lepas tu kita dah tahu dah masalah, kita kena buat hipotesis, betul tak cikgu? Betul Akmal, buat hipotesis dulu. Okey, saya tulis dekat sini supaya saya tak lupa cikgu. Ya. Nanti kan bertukar. Membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Okey.
Cantiknya tulisan saintis muda ni, cikgu. Okey. Okey. Dan Laju sikit aku seterusnya. tulis. Dah buat hipotesis. Apa Okey. step seterusnya, langkah seterusnya? Mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. Betul. Pemboleh ubah yang bergerak balas. Aha. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Ya. Mengawal pemboleh ubah. Kemudian kita pun rancang eksperimen. Ini dia. Lepas tu kita kena rancang eksperimen, kita kena kumpul data. Dah tafsir data. Kemudian Menganalisis dan menginterogasi data. Sebelum kita nak buat laporan, kita kenalah buat kesimpulan dulu, cikgu. Apa kesimpulan daripada eksperimen tadi kan? Jadi kenalah menulis kesimpulan. Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan. Ya. Ini dia. Dah cikgu, dah siap dah. Tengok, cek sikit betul tak ni? Okey, kita tengok dulu betul ke tak. Mengenal pasti betul. masalah. Lepas tu kita membuat 2 hipotesis. betul. 3 betul. Mengawal pemboleh ubah. Merancang eksperimen. Mengumpul data. Menganalisis dan menginterpretasi data. Dan juga membuat kesimpulan. Dan akhirnya menulis laporan. Semak? Okey, betul semuanya. Tahniah saintis Akmal. Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu. Bolehlah jadi saintis. Ya. Boleh. Ada ciri-ciri saintis tu telah pun ada. Okey. Baik, cikgu. Saya pasti kita dah banyak dah belajar kan di dalam mata pelajaran sains kali ini. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat, cikgu. Silakan. Okey, jadi kita dalam menjalankan sebelum akhirnya kita menjalankan eksperimen, pelbagai step yang kita perlu tahu, mengenal pasti radas, mesti boleh memilih radas-radas yang betul, alat pengukuran yang betul, untuk mengelakkan eksperimen kita tu keputusannya tidak relevan. Mengelakkan ralat daripada berlaku. Betul tu, cikgu. Okey, cikgu, saya pasti kalau guru-guru ataupun murid-murid yang buat bahan rujukan tu dekat mana, cikgu? Dekat portal mana tu? Di portal D5 KPM. Di portal D5. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Cikgu Azlina di atas tunjuk-ajar tersebut. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Hulina. Dan kepada anda, terima kasih kerana telah memberikan tumpuan yang sepenuhnya di dalam kelas kita. Kali ini kita akan jumpa lagi dalam mendengar rendah seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.